Nabi siap ambil pasir tu, tabur ke kepala tentera kafir Quraisy ni, melurut-lurut ke muka tu. Tapi dia masih lagi tak melihat. Tak nampak dah tau. Sambil Nabi baca waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa asyainahum fahum la yubsirun. Baca ayat ni kalau nak elak speed trap. Aduh ustaz terabah macam tu lah. Dia masuk ya highway, waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim. Ditiup ke steering. Kono juga lah ustaz. Sebab polis tu sebelum dia pasang kamera tu dia dah baca dulu. Dia nampak kita tak nampak dia. Patutlah dia. Kau ingat polis tak mengaji kau? Polis mengaji ke ni? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muzlimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengurusi acara, yang bahagia tuan pengurusi surau, tuan imam, barisan penggerak aktiviti surau, dan seterusnya pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir, dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang mati Allah sekalian. Syukur sangat-sangat pada malam ini dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu, yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan menganugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Mudah-mudahan. Pada malam ini tajuk yang telah dipilih adalah hijrah jiwa, takwa terbina. Jadi kita tahu bersempena dengan ma'al hijrah ni, kita tahulah kan, hadis yang memang biasa dah kita dengar, yang mana dikaitkan dengan hijrah, iaitu innamal a'malu bin niyat, kan, wa innama likulli amri ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw amaratin yankihuha fahijratuhu ila ma hajra ilai. Dalam hadis ini Nabi bagi tahu kita, setiap satu amal pekerjaan, perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Barang siapa yang niatnya kerana ingin mencapai keredaan Allah dan Rasulnya, maka dia menuju ke arah mencapai keredaan Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya, dan siapa yang hijrahnya kerana dunia yang layak baginya, lidunya yusibuha au amaratin yang kihuha, atau kerana wanita yang ingin dinikahinya, nescaya manfaat hijrahnya sesuai dengan apa yang dituju. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kepelbagaian maksud hijrah, sebelum kita nak cerita hijrah jiwa ni kan, hijrah ini adalah merupakan perpindahan, berpindah, bertukar, beralih, kan? Yang mana hijrah adalah sunnatullah, satu perkara yang semula jadi, meliputi termasuklah perpindahan dari keburukan kepada kebaikan, kekufuran kepada keimanan, kezaliman kepada keadilan. Ia juga boleh diertikan sebagai perubahan diri ke arah yang lebih baik dan meninggalkan perkara-perkara yang negatif. Ada perpindahan fizikal, ada perpindahan rohani, ada perpindahan keburukan kepada kebaikan, ada juga perpindahan dari segi kekufuran kepada keimanan. Dan begitu juga dari kehinaan kepada kemuliaan, begitu juga perpindahan dari kesempitan kepada keluasan. Dan hijrah yang kita faham adalah hijrah yang paling dekat dengan kita adalah kisah penghijrahan Nabi dari Mekah ke Yathrib, ke Madinah. Itu kita biasa dengar dah, kita tahu dah setiap tahun dengar.
Ma'al hijrah ni ceramah dah tiap-tiap tahun. Wajib lah surau masjid mesti buat kan. Dia dua yang hijrah ni. Sama Isra Mi'raj. Ceramah, makan. Tu. Memang ada lah tu. Masya-Allah. Saya yakin mana ni malam ni ada makan ni. Kan? Jadi dah selain daripada itu kita tahu tiap-tiap tahun buat dan penceramah tiap-tiap tahun berubah-ubah. Adalah tajuk pun lain-lain tiap-tiap tahun, tapi maksud dia sama hijrah. Tapi itulah penceramah. Ada orang tu 30 tahun, ada orang tu 40 tahun dah dengar ceramah hijrah ni. Ada orang tu 60 tahun, 60 kali dah dengar ceramah hijrah tu kan. Penceramah beza, lauk pun beza-beza tiap-tiap tahun. Tajuk pun beza-beza. Perangai sama. Tu masalah tu. Kan? Orang kata apa dogi mana tak tahu payah mana nak berubah kan. Sebab kata Datuk Dr. Fadilah Kamsah tu, manusia ni bukan tak boleh berubah. Dan bukannya tak nak berubah, tetapi kadang-kadang dia tak nampak sebab kenapa dia perlu berubah. Bila sebut dia tu berubah, ego tercalak, pahala pula. Elok je, kan. Dan Nabi sebut satu perkara penting, Nabi sebut kata, tidak ada lagi penghijrahan selepas Fathu Makkah, Nabi kata. Wah, tak ada lagi dah. Lepas Fathu Makkah tak ada penghijrahan dah. Yang ada cuma niat dan jihad, Nabi kata. Maknanya Nabi letakkan satu level. Hijrah dah tak ada, tapi ganti dia apa? Yang ada apa? Niat dan jihad. Maknanya kalau hijrah tu susah, niat dan jihad tu pun susah juga. Awalnya pula susah. Niat letak ke hati selesai lah. Kan? Masalah nak letak ke hati pun tak nak. Sanu pula. Kan? Letak ke hati pun tak nak. Contohlah kan orang lelaki yang ada yang tengah ceramah ni kan. Kebanyakan gitu. Berhenti-berhenti lah merokok. Kan berubah muka tu. Kan nampak kan? Macam mana dia kalau niat tu pun payah nak letak dia kan. Macam mana? Ada yang hujah ustaz tu mengajar setiap malam kitab fiqh ajar. Dia dah 20-30 tahun mengajar. Elok dia sakok. Hujah Ada yang hujah sandaran tu kan. Tu yang kalah gitu tu. Kan? Jadi macam tu lah tuan-tuan dan puan-puan. Niat pun susah, apatah lagi jihad, perjuangan nak melaksanakan apa yang kita niatkan. Besok pagi nak pergi subuh Jumaat. Dah lama betul tak pergi dah. Nampak? Datang juga niat tu. Tapi satu lagi, pelaksanaan. Dah kunam lah. Tempatlah tidur. Habis. Itulah. Dan tu sebabnya kalau kita tengok kan, Nabi dalam peristiwa hijrah, sebelum Nabi melalui peristiwa hijrah, Nabi dah melalui satu lagi peristiwa besar, iaitu peristiwa Isra wal Mi'raj. Yang mana Nabi diperjalankan daripada Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Satu malam Nabi pergi ke Masjidil Aqsa, naik ke langit, satu tangga sampai bertemu dengan Allah, turun sampai jumpa Nabi Musa, naik balik, turun Nabi Musa, naik balik, minta diskaun semayang tu. Tu lain lah, saya tak ada nak cerita detail lah tu, mana kena panggil lagi lah ya. Ceramah ni pula kan. Turun balik semula ke Makkah. Satu malam. Tu poin penting tu. Satu malam balik semula ke Makkah, bukan senang orang nak percaya. Kalau kita duduk zaman Nabi dengan tahap bono yang paling laju sekali kuda, macam mana nak percaya? Takkan ada kuda ni satu malam boleh selesai ni. Membongak betul Muhammad kata. Maknanya orang pada ketika itu dengan tak kita hari ni memang senang percaya sebab kita dah banyak bono-bono yang laju depan mata kita. Kapal terbang laju, jet pejuang laju. Kan kereta pun ada kereta yang memang pocut memang usah laju lah kan. Zaman kita ni dah tak boleh dah. Tapi zaman Nabi dulu yang paling laju kuda. Dan mustahil kuda tu boleh selesai satu malam pergi ke Palestin pusing balik. Wah, mongak lah. Kiranya siapa yang percaya pada zaman tu memang hebat lah iman tu. Kita kalau dicampak time tu belum tentu boleh. Tentulah. Jadi Nabi dalam semua yang saya nak sentuh tentang Isra Mi'raj tu, Nabi ditemani oleh malaikat Jibril pada ketika itu. Dia tunjuk, kau nampak tu Bukit Tur Sina. Kau nampak tak? Tu Baitul Laham. Kat situ Nabi SAW dilahirkan tu sampai Nabi Musa terima wahyu. Tu kau nampak tak tu? Tu yang trip tu. Tak lama lagi Allah akan perintahkan kau berhijrah ke sana wahai Muhammad. Nabi dah tahu. Soalan bocor Nabi dah tahu awal.
Adakah Nabi mungut? Pahala pula. Dia tanya Jibril, kau tanya Allah Ta'ala, pahala pula suruh aku hijrah pula? Tak ada. Tak ada Nabi banyak kandak, tak ada. Tak ada Nabi pempertikaikan, tak ada. Mungut, alah kau dah pindah ke? Alah satu hal pula, tak ada. Nabi tidak, pun tidak. Mesej yang pertama nak sampaikan kepada kita malam ni, point dia. Allah suruh janganlah banyak cekadak itu lah. Allah suruh buat tu buat lah, kan? Iya. Macam malam ni kan, Nabi suruh kita datang mengimarahkan majlis ilmu, kan? Duduk di taman-taman syurga. Sahnya cerita lah. Sebab kita tahu, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku nak saksi Muhammad tu pesuruh Allah. Nabi Muhammad tak suruh kita sesaja. Nabi suruh kita sebab Allah suruh. Itu ya. Soalan saya. Kan? Macam tu je lah. Ini tak banyak cerita kan. Cuba kalau kita dapat surat untuk berpindah daripada Bandar Tun Hussein On ni, tiba-tiba kena bertukar ke Bandar Kuala Terengganu. Agak-agak lah. Apa perkara pertama dia buat? Dia akan ambil surat kepada ketua jabatan dia, mohon penangguhan sekurang-kurangnya sebulan sebab masih ada urusan dia belum diselesaikan. Dia minta tangguh sebulan. Dapat surat penangguhan sebulan, apa kerja orang kita ni? Bajet pula pejabat Montori, pejabat YB mana untuk sokong supaya dia jangan pindah. Akhirnya tak pindah. Duduklah situ. Gitu. Tapi Nabi tak mungut sebab Allah perintahkan. Tu poin pertama. Nampak jadi Nabi bila dah diperintahkan oleh Allah, Nabi tak banyak cerita. Bandingkan dengan kita, orang Melayu kita ni kat Malaysia ni, cudong. Masuk je maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, zap, drama. Kalau dia tahu tengok drama, tak berhenti semayang, mana drama lagi besar daripada Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Tak, tengok TV tu lagi besar. Budak main bola tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah azan weh. Last goal dah. Sekali gol, isyak dah. Lambat. Dah isyak dah baru gol. Apa bondo kan? Macam tu lah. Nampak macam kelakar tu. Tapi tu lah realiti. Nampak tak? Dia paling tidak orang dulu je tak orang dulu. Berani ke tak maghrib tu main bola? Kita tak berani tu. Donga mengaji kat surau. Kau jangan nak maghrib. Dah nak maghrib dah. Bola lari balik ni. Saya ingat ni saya sampai ke rumah. Pintu dah kena kunci depan. Tak boleh. Pintu belakang. Bagi pintu belakang. Mak, buka pintu, mak. So, mak buka pintu. Tak berani lah. Mak pula buka pintu bukan free. Cukai. Di PO bertanda. Kan? Lambat lagi. Lambat dia. Kelang kabut mandi. Kelang kabut duduk dekat ruang tamu sebelum abah keluar daripada bilik. Sebab ngaji. Dulu kan. Sekarang tak ada, relax je. Lepas maghrib minum dulu dah. Minum ke kalau mamak tu. Tadi main bola kan main sihat. Membalun rotin tu ditolu bono kau sukan tu ni. Pecah lomak tak seberapa, menambah lagi banyak kan. Macam tu lah kira kan. Heran tu orang kita ni ramai Qiyamul Lail main futsal. Qiyamul Lail main futsal. Itulah kira. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, aku naik saksi tak ada Tuhan disembah melainkan Allah. Tak macam tu je deh. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengar tu. Aku naik saksi bahawa Muhammad tu pesuruh Allah. Tak diapik dah. Hayya 'alal solah. Mari solat. Tak ada. Hayya 'alal falah. Mari menuju kejayaan. Tu last tu sebelum nak Allah Akbar balik. Hayya 'alal falah. Mari menuju kejayaan. Tak nak dah. Tu yang meniaga melingkup apa benda pun tak apa. Laki bini dua-dua degree. Anak bangang mentulantun. Apa sebab? Sebab Allah dah bagi peluang kau berjaya. Tanya balik bila last kau menyahut panggilan Allah Ta'ala tu. Macam tu lah tuan-tuan. Senang buat agama ni kan. Macam tu ya. Dan begitu juga kan. Akhirnya kita ni memilih untuk mendengar ataupun tidak apa yang Allah Ta'ala suruh.
Dan begitu juga bila tengok daripada hijrah ni juga, hijrah juga membawa maksud taubat juga merupakan hijrah. Bertaubat. Sesungguhnya manusia itu berdosa dan sebaik-baik manusia yang berdosa itu adalah bertaubat kepada Allah. Nabi beritahu tu. Melainkan kita yakin, alhamdulillah, setakat bulan Julai ni memang belum ada dosa lagi. Tolong angkat tangan. Yang angkat tangan pun berdosa dah, tak sedar diri dia berdosa. Kan? Itulah. Iya, sebab kita ni apa? Apa masalah manusia ni nak berubah ni? Nak pergi masjid, nak pergi surau. Apa masalah dia? Masalah dia ada dua. Pertama, hawa nafsu. Dan yang keduanya, masalahnya tidak yakin. Hawa nafsu kenapa? Payah macam-macam halangan. Aduh, yo nafsu tu terganggu. Baru nak pergi bersiap-siap. Pergi mana abang? Pergi surau. Abang janji malam ni nak makan sama. Abang ni cerita apa? Abang ni kan nak masak dah lauk kegemaran abang. Dah siap dah candlelight. Abang nak pergi surau juga. Kan payah tu. Dia pun cakap, besok lah pergi surau tu. Langsung tak pergi. Duduk demi nak makan dengan isteri. Ataupun baru siap-siap pergi surau. Abang nak gimana? Pergi surau pula. Abang kan janji malam ni nak buat pergi pasar malam. Anak lagi susah. Dia tak yo pula lah. Besok-besok abang lah pergi surau. Jom pergi pasar malam. Habis. Jadi macam mana? Pertama, faktornya hawa nafsu. Hawa nafsu ni nak lawan macam mana? Jihad, kena kuat, ada taufik. Kan ada taufik. Taufik tu apa? Kekuatan. Abang nak pergi mana? Pergi surau. Abang janji nak makan sama malam ni. Kau kan lama bonus. Memang maghrib tu balikkan makan lah. Kau ajabnya. Kalau abang nampak Imam Sabah tu nak ke depan kan abang tahan. Abang jadi imam. Copek habis. Imam Sabah. Ni Sabah bacaan ni. Jadi sebelum dia ke depan abang tahan dia. Biar abang jadi imam. Itu ni bang. Iya. Kan boleh ya selesai. Abang kata nak pergi pasar malam. Kau jangan risaulah. Balik tang sembilan maghrib. Kan pergilah pasar malam. Pasar malam tu takkan tutup selagi abah kau tak sampai. Contoh ayat ni. Baru buat tu kuek. Contoh kan. Bak kata orang Bandar Tun Hussein on. Circumstances has no power over you. Your inner weather is always and forever at your command. Contoh lah ayat ni kan. Keadaan tak boleh kontrol kita. Dalaman diri kita ni sentiasa berada dalam kawalan kita. It's always and forever at your command. Macam tu je lah. Sendiri pilih tak nak. Apa ya lah. Macam ni menyeleso surau. Tak tahu. Konsepnya modern tropical. Nampak. Nampak tak? Dia banyak cermin. Tak apa kojo pun tak tahu ni. Sana cermin, sini pun cermin. Unik kan. Malam ni ramai datang. Alhamdulillah. Cuma yang tak datang lagi ramai lah. Alhamdulillah. Kan. Ada orang luar. Tadi terpaksa tadi. Pengurusi sebut. Orang luar pun ada datang. Terima kasih kepada yang baru kali pertama datang malam ni. Walaupun duduk sini. Selamat datang diucapkan. Macam tu lah kan. Macam ni lah rupanya surau kita. Selesa. Aircon ni nak apa? Aircon buka, kipih pun pasang. Anda tak anda surau ni. Kan? Sliding tu pun terbuka sikit. Mana sojuk sampai keluar. Macam tu lah tuan-tuan. Apa murah JK surau ni. Jadi macam tu lah. Mana kata kita ni dalam buat perubahan ni, perubahan diri kita ni, berubah kerana Allah. Dan begitu juga taubat tadi berubahlah kita daripada buruk kepada baik. Tak nak buat dah. Taubatan nasuha tu sadar buat salah, menginsafi kesalahan yang kita buat itu dan berazam untuk tidak mengulanginya lagi. Tapi buat lagi nak buat lagi tak apa, buat lagi taubat lagi. Buat lagi taubat lagi selagi mana nyawa belum sampai dekat tokak ni. Macam tu lah. Mintalah ampun dengan Allah banyak-banyak. Kan? Minta ampun. Nabi dan satu malam tu dia masuk dalam selimut dengan isteri dia. Dia sebut apa? Wahai isteriku, sudikah kiranya kau izinkan aku untuk pergi bersolat sunat barang seketika? Aisyah kata, tidaklah aku lebih gembira kalau kau terus bersamaku di dalam selimut ini ya Rasulullah. Tapi pergilah kau ya Rasulullah. Macam tu bahasa nampak tak? Puitis macam tu. Orang lelaki. Bukan Nabi takut bini tu. Tapi ayat tu bahasa dia bahasa kasih sayang tu.
Sudikah kiranya kau izinkan aku untuk pergi bersolat sunat barang seketika? Oh, macam tu lah. Cair bini orang. Balik kan cuba baik. Oh, bini tengah lipet kain. Wahai isteriku, sudikah kiranya kau izinkan abang pergi minam dengan kawan abang kat depan barang seketika? Kan? Isteri pun jawab sambil lipet kain. Tidaklah aku lebih gembira kalau kau terus berada di rumah ini wahai suamiku. Tapi poilah kau, jangan lupa bungkus puak balik. Nah, kan elok kan tak? Kan? Iyo, macam tu. Lambut cakap. Ini suami baru nak try pada dengar ceramah tu. Sudikah kiranya kau izinkan bang pergi makan dengan kawan abang kat simpang depan tu parang seketika. Memakak lah, poilah banyak tanya tu kan. Baru nak romantik, kau nak potong. Tu salah kan. Jadi Nabi pun pergi. Bila Nabi pergi, terdengar bunyi macam air mengalagak. Bunyi apa? Bunyi Nabi menangis. Nabi ambil wuduk tu menangis. Nabi salat pun Nabi menangis. Nabi doa pun Nabi menangis. Maka isteri dia tanya, Aisyah tanya, ya Rasulullah, kenapa kau menangis ya Rasulullah? Bukankah kau tak ada dosa? Nabi tak ada dosa, menangis. Ambil wuduk, menangis. Sembahyang menangis, doa menangis. Apa jawab Nabi? Maka salahkah aku menangis sebagai tak ada syukur aku kerana Allah menjadikan aku tidak berdosa? Kita yang banyak dosa pun tak menangis. Ilek, golak-golak dah. Samsu debat dah sampai. Tengoknya dah elak kan. Contohlah. Bukan orang sini dah. Tempat lain. Sini okey. Nampak mengeraung doa terimbak. Ini tempat lain. Ya. Macam itulah. Jadi taubat juga adalah merupakan hijrah. Ya, pengajaran yang kita nak tengok ni. Kemudian apakah maksud jiwa? Tadi definisi hijrah. Sebelum kita tengok konsep hijrah tu. Jiwa dalam bahasa Melayu merujuk pada perkara-perkara non-jasmani yang bukan jasmani ataupun rohani dalam diri seseorang sering dikaitkan dengan nyawa, roh, akal, perasaan dan kesedaran. Jiwa dipercayai kekal hidup setelah kematian yang merupakan bahagian penting dalam kehidupan manusia, mempengaruhi cara seseorang berfikir, merasa dan bertindak. Maknanya jiwa dia tu kuat ke mana? Hati itu, hidup itu. Aku dah tak ada jiwa lah duduk kat sini. Wah, contohlah. Sosak, jam, parah betul lah. Dia nak balik duduk kampung. Macam tu lah kan. Keinginan dia tu, kehendak dia, kehidupan dia yang dia nak. Ya. Takwa pula berarti menjaga diri, memelihara diri daripada sesuatu yang membahayakan dan merugikan. Dalam konteks agama, takwa merujuk pada ketaatan dalam melaksanakan perintah Allah. Keakuran dan kepatuhan dalam melaksanakan apa yang Allah perintahkan, itu takwa. Dan dia juga meletakkan dirinya sentiasa diawasi oleh Allah SWT, diperhatikan oleh Allah Ta'ala, menyebabkan dia sentiasa berhati-hati. Manakala terbina, dibina, terbentuk, terhasil. Itu adalah maksud hijrah jiwa, takwa terbina. Diri lah, maksudnya diri kita ni kena hijrah, barulah takwa tu akan terbina. Itulah maksud tajuk hari ni. Faham ke tak faham ke? Faham kan? Jadi sekianlah ceramah hari ni. Bukan susah warna. Bila je dah faham, selesai lah. Macam tu. Dia mustahak itu, tapi takkan lah kan. Payah setahun booking, takkan sekolah jam ceramah tu kan. Tapi makanan dah ada kan. Bila makanan dah ada, makruh ceramah lama-lama. Macam tu lah. InsyaAllah. InsyaAllah tuan-tuan, saya cuba sesuaikan kan. Jadi bila datang perintah hijrah, apa Nabi khabarkan semua? Nabi bagi tahu, telah diperlihatkan kepadaku tempat hijrah kalian. Yang mana terdapat tempat hijrah kalian adalah berada di pepohonan kurma di antara dua bukit yang berbatu hitam. Tahulah mereka menuju ke Yathrib. Dan pada ketika itu ada yang dah menuju ke Habsyah, tukar haluan, bukan sini. Rupa-rupa ke Yathrib. Madinah, bergerak dia menuju ke Madinah. Semua bersiap. Sebab Nabi kata telah diperlihatkan tempat hijrah. Semua bersiap, termasuklah Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar pun berkomeh bersiap. Dan kemudian Nabi beritahu, wahai Abu Bakar, diamlah kau ke tiap tempat diam kau tu. Mana duduk kau ke rumah kau, tunggu sehinggalah aku diberi keizinan. Maknanya kau duduk ke rumah sampai aku diberi signal untuk berhijrah. Makna Nabi nak suruh Sayyidina Abu Bakar taman dengan dia.
Saidina Abu Bakar tanya, demi ayahandaku sebagai tebusan, apakah benar maksudmu itu ya Rasulullah? Biar betul. Ayat dah sekarang kan. Biar betul. Betul ke kau nak aku temankan kau ni? Nak tunjuk akhlak Saidina Abu Bakar dengan tahap dia kamcing ni, rapat dengan Nabi. Paling rapat dengan Nabi Saidina Abu Bakar. Dia tak pernah rasa diri dia istimewa. Nampak tak? Dia paling rapat. Kalau kita lah duduk topik Saidina Abu Bakar, telah diperlihatkan pada aku topik hijrah, maka semua bersiaplah berhijrah. Semua bersiap, kita tak siap. Salah. Kau jalan lu, aku lah. Aku memang tunggu Nabi. Aku dengan Nabi macam lah. Macam tu lah kalau kita kan. Tapi Saidina Abu Bakar bersiap. Sebab dia menganggap dia pun sama macam yang lain. Tak pernah rasa dia istimewa. Pengajarannya, jadi orang nombor 2, jangan perasan nak jadi nombor 1. Contoh. Kadang-kadang kutu kampung. Tak, saya bukan cerita politik ni dah. Tuan-tuan yang mula terbayang benda lain tu. Payah saya cerita tu. Contoh kutu kampung. Dia kutu kampung. Bawah kutu kampung mesti usaha. Dia dengar kutu kampung tu. Mesti usaha. Tak lama lidan ni. Abang. Dia dah rasa dia kutu kampung lah. Tak mahu. Macam tu dah. Amanah pegang yang kita ada saja. Ada rezeki yang lain Allah bagi ke kita tu amanah. Nabi kata, jangan sekali-kali kamu meminta-minta jadi pemimpin. Tapi kalau kamu dah dipilih, anggaplah ia sebagai satu amanah. Nabi kata macam tu. Ini melobi, bergaduh-gaduh. Memfitnah apa tak buat. Dah tua, nak lagi tu. Batuk lagi banyak, dia bercakap. Dah lah, bagilah oleh pula. Kan? Iya. Saya pergi Indonesia kan. Saya pergi Indonesia. Bagus juga tu pergi Indonesia masa tu. Saya tengok apa sibuk semua jalan ni. Rupa-rupa semua jalan penuh ni. Dia orang tengah berkempen untuk naikkan presiden yang baru. Pilihan Raya. Yang ni lah yang dah sudah ni. Dia bagus. 2 penggal tak ada lah mall. 2 penggal dah orang lain pula. Macam tu. Kono baik macam tu lah. Saya tak mau dia ni. Boleh ni. Boleh apa? Oh, sudah budak-budak pun tak nak lah. Tak minat lah. Sian budak. Tak merujuk sesiapa ni dah. Kan? Ni bagi contoh. Ni cerita contoh ke Afrika, Australia macam tu. Malaysia ni okey. Macam tu lah kan. Jadi, bila dah macam tu keadaannya Saidina Abu Bakar sedih. Bila dengar kata apakah benar Rasulullah? Ya benar. Menangis sebab dia peluk Nabi. Tak sangka dia dipilih. Pada ketika itu, tentangan terhadap Islam ni makin hebat. Orang dah risau dengan pengaruh Muhammad ni. Maka bersidanglah ketua-ketua kabilah. Berbincang apa nak buat dengan Muhammad ni. Masa tu semua ketua-ketua kabilah datang, termasuklah satu makhluk Allah yang menyamar jadi ketua kabilah. Namanya setan. Syaitan. Dia menyamar jadi ketua kabilah. Handsome pakai hari tu. Datang orang semuanya. Ni ketua kabilah mana pula? Ketua kafir Quraisy ni semua. Ni ketua kabilah mana pula? Tapi dia ni ketua kabilah lah ni. Kabilah semat pakai ni. Tapi dia tak sampai lah tanya. Masa bincang-bincang tu, yang seorang kata, kita kena tangkap Muhammad ni. Apa pandangan kau? Ketua kabilah yang menyamar yang setan ni kau apa? Jangan. Nanti ramai orang suka kat dia, simpati kat dia. Lagi ramai yang terpengaruh dengan dia. Kalau macam tu, kita tangkap, kita hukum di depan semua orang. Jangan, kata setan ni lagi. Nanti orang akan lebih kesian dengan dia. Orang lebih simpati dengan dia lagi. Ramai pengikut dia nanti. Dan seorang tu. Kalau macam tu, bunuh lah. Tu elok, kata setan. Ini saya ringkaskan lah. Yang itu elok ada. Jadi bila saya sebut macam tu, kan, keluarlah tender tu buka. Siapa yang dapat bunuh Nabi Muhammad ni, siapa dapat bunuh Muhammad, tender dia, tawaran dia 100 ekor unta untuk kepala Muhammad. Bawa kerja lah semua kota-kota kabilah dia pergi mengepung rumah Nabi. Pada ketika itu Nabi beritahu kat Sayyidina Ali, wahai Ali, kau tolong aku, kau ganti aku ke tempat tidur. Ni pun nak tunjukkan ni. Macam mana penerimaan Sayyidina Ali? Seronok waktu dia tak sangka dia berperanan. Ada peranan dia, seronok. Nak bagi tahu walaupun peranan kita kecil, jangan banyak cerita.
Syukurlah kita nak baik gotong royong ni. InsyaAllah sebab Samsul Debat nak datang. Hari Khamis nanti jadi hari Ahad ni kita baik gotong royong perdana kat surau kita. Contoh macam ni perasan sendiri ni tau. Orang pun datang. Jadi Haji tolong buat selaraskan, make sure semua make PA system. Yang ni lah seorang, kau lap tingkap je. Lap tingkap teh. Lap Chomin sliding. Tan lap sliding ya Dan. Nampak kan. Sedangkan peranan tu penting tu. Nampak tak? Yang vacuum Haji ni, saya ada vacuum. Jangan risau. Gotong royong ni biasa mesti istiqamah. Orang yang sama datang. Risau. Orang yang lain yang tak datang tu komplain. Tak bosi benar lah. Bukan dia gotong royong ke tu. Banyak cakap kau tak datang kau banyak cerita. Tu semua lah tu. Kan? Seorang vacuum, seorang lap. Dia rasa walaupun jawatan dia tu kan, peranan dia tu tak bersama tu. Tapi dia pandang tu mustahak. Amanah. Saidina Ali bagi berselubung. Nabi keluar rumah dengan penuh keyakinan. Nabi keluar dengan bantuan Allah. Dah tiba masa hijrah. Nabi dah dapat dah. Kan? Daripada Allah Ta'ala ni keluarlah. Inilah masuk keluar. Bila keluar, bantuan Allah terus sampai. Yang mana tentera kafir Quraisy memandang tapi tak dapat melihat. Nabi siap ambil pasir tu tabur ke kepala tentera kafir Quraisy ni. Melurut-lurut ke muka tu. Tapi dia masih lagi tak melihat. Tak nampak dah tau. Sambil Nabi baca waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa asyainahum fahum la yubsirun. Baca ayat ni kalau nak elak speed trap. Aduh ustaz tu khabar macam tu lah. Dia masuk ya highway, waja'alna min baini aidihim saddan. Dia tiup ke steering. Kono juga lah ustaz. Sebab polis tu sebelum dia pasang kamera tu dia dah baca dulu. Dia nampak kita tak nampak dia. Patutlah dia. Kau ingat polis tak mengaji kau? Polis mengaji ke ni? Macam tu lah. Tak apalah. Boleh lah baca. Kan? Supaya jangan nampak. Macam kita masuk interview. Pasal tu. Waja'alna min baini aidihim. Sebab apa? Mudah-mudahan dia tak nampak lah kelemahan kita. Macam tu. Iyo. Sampai tu Nabi pun lalu sebagai bukti kan. Ada seorang penduduk kafir Quraisy tu nampak. Dia datang. Wih, kau tunggu sabar. Dia tanya tentera. Ni terjemahan tau. Tak macam tu berat tau. Apalah bunyi orang bau. Lah bunyi berat tu. Tak kan? Tadi Muhammad kau tunggu apa? Tunggu Muhammad. Tadi Muhammad lalu apa kau tak tangkap dia? Mana ada? Ada. Tak ada. Ada. Kacau. Abu Jahal kata nanti. Abu Jahal, Abu Lahab pun ada. Abu Jahal kata nanti dulu. Kau pergi tinyau. So seorang tentera pergi tinyau. Elok dia tidur dalam tu. Tak ada. Dia tidur di dalam tu. Nabi pun keluar. Nabi dah lepas. Nabi pergi ke mana? Nabi pergi ke rumah Saidina Abu Bakar. Daripada rumah Saidina Abu Bakar, mereka ikut pintu belakang. Tahu tak rumah Saidina Abu Bakar ke mana? Tahu tak ke Mekah tu rumah Saidina Abu Bakar ke mana di Ameh? Siapa yang pernah pergi? Kek tangan. Siapa yang pernah pergi Mekah dan Madinah? Mekah pernah pergi kan? Umrah haji pernah pergi kan? Perasan tak KFC? KFC ke Mekah tu? Kan ada eskalator naik atas tu. Naik eskalator atas tu, kafur. Naik atas satu lagi, food court. Naik satu lagi, terus nampak pintu Masjid Saidina Abu Bakar. Itulah tapak rumah Saidina Abu Bakar. Itu begitu. Tu sebab dia buat macam tu, eskalator naik atas tu. Sebenarnya memang tu permukaan dia. Itulah tapak rumah Saidina Abu Bakar. Siapa pergi Masjid Nabawi, lepas ni kalau pergi umrah, pergi Madinah kan, sampai ke Madinah, kat luar tu, muzium Nabi masuk. Nanti dia akan ada macam, dia tunjukkan peta kawasan binaan, dia buat macam gambaran lah, suasana Madinah macam mana. Kita tekan rumah Saidina Abu Bakar menyala, tu rumah Abu Bakar. Tekan rumah Nabi tu, ini jaraknya daripada rumah Nabi pergi rumah Abu Bakar. Apa tu tengok, mana pula gua apa? Kat gua mana tu dia sembunyi tu? Gua tu burung, mana? Gua sur, gua tu burung lah pergi pahala lah kan. Saya salah dong. Naik ke Gua Sur. Adanya buat Gua Hira tu. Gua Hira, Jabal Nur. Saya bulan 9 tahun lepas tu orang cakap berapa tahun pergi umrah kan. Tahun lepas baru first time naik Jabal Nur. Itu pun dah ada track macam ni lah.
Naik sini, set, lepas tu baru bagi penjat bukit sikit kan. Bukan apa, geram tengok nenek Turki tu. Nenek Turki gigi bukan tungkek tu, laju dia naik atas. Wah, itu yang sihat yang tak naik ni kacau ni. Kita pula naik-naik kocok-kocok berhenti kat batu. Berhenti kat batu tu Pakistan tu pun datang lah micit kaki kita. Malaysia bagus tu. Yang belah kiri tu pijit Malaysia Madani. Tahu kau tengok mana? Ah, ah, ya. Yang jadi tak tahan tu kat atas. Dia orang Pakistan ni. Meniago atas tu. Yang mancur dia masuk belur dia bawa peti ais tu naik atas semua boleh aku handal betul. Kita naik bayang. Tu saya fikir apa kan? Nabi dulu Nabi susah hati Nabi naik Jabal Nur tu. Nabi susah hati Nabi pergi ke Gua Hira kan? Nabi susah hati naik Jabal Nur. Kita naik Jabal Nur susah hati kan beza tu. Sakit kaki, sakit lutut semua sakit kan. Ya tu. Azan dulu ya. Azan dulu ya. Dah berbunyi tu. Kau belum masuk ni? Masuk dah. Ya. Jadi macam tu lah pengalamannya kan. Naik Jabal Nur. Tapi kalau Jabal Sur tu daripada rumah Stadium Makkah naik boleh. Naik pula ke arah ke Jabal Sur ni naik ke Gua Sur. Gua Sur ni kecil ya. Kan? Sekarang ni tengah tutup. Madinah ke Makkah tengah tutup tu Jabal Sur tu sebab dia tengah nak upgrade, nak buat laluan ni, nak buat elok-elok, buat museum. Dan samping-samping tu ada jalan naik ke atas. Dia nak buat proper lah, nampak cantik lah so, kalau siap tu mudah-mudahan. Jadi bila Nabi masuk ke dalam tu bukan senang kan? Bukan senang nak naik ke atas bukit tu. Memang sukar. Dia tak macam sekarang ada donai-donai dia tu kan. Sekarang, dulu tak. Dengan batu-batu tu banyak. Dia masuk ke dalam tu. Nabi ponek. Masuk tu Nabi duduk. Nabi letakkan kepala Nabi di pangkuan Sayyidina Abu Bakar. Ponek sampai terlelap. Dan Sayyidina Abu Bakar pun sama sekali. Duduk kat situ. Masa tu tamankan Nabi. Tangan dia satu tutup sini. Tangan tutup sini. Kaki tutup lubang. Mana lubang-lubang yang ada tu tutup. Kemudian tentera kafir Quraisy ada yang naik ke atas tu. Tapi bila naik ke atas tu bantuan Allah yang mana ada binatang burung dan labah-labah membina sarang. Buat sarang di situ. Jadi tentera kafir Quraisy bila tengok ada sarang labah-labah ni. Tak ada orang lalu sini tu ni. Kalau lalu dah terserak ada ni sarang ni. Maka dia pun taklah tergorak nak ninjau lebih-lebih. Jadi dia pun turun. Tak ada orang lalu sini. Tak ada orang lain clear dia tu. Walhal kalau dia tinjau sikit dia memang nampak. Sayyidina Bakar dengan Nabi. Macam itulah bantuan Allah sampai. Jadi bila dah dalam tempoh 3 hari duduk di sana, Nabi berstrategi. Nabi bukan kita nak pergi mana ni? Naiklah mana-mana tompek yang ada. Tu yang pergi Gua Sur tak. Nabi memang rancang nak pergi ke Jabal Sur tu. Sebab sebagai bukti setiap hari Amir bin Fuhairah, budak suruhan Sayyidina Bakar memang naik ke atas. Setiap malam datang untuk menyampaikan maklumat intel tentang kek mana tentera kafir Quraisy berkawal tutup jalan kek mana. Beritahu. Dan setiap kali balik, dia akan tutup jejak. Masa dia orang bola kambing, dia bawa kambing tu, dia bila turun, dia tutup jejak kambing, tapak kaki kambing tu semua. Dan begitu juga Sadatina Asma setiap hari datang untuk hantar bekalan makanan. Bukannya ada mesej SMS pun maksud. Abah lapar ni, kau hantar makanan Asma, oi. Nanti Abah send location. Mana ada nak datang tak ada. Maknanya memang dah dirancang. Dan bayangkan Sadatina Asma naik ke atas tu bukan perkara yang senang. Dengan tahap Sadatina Asma pada ketika itu fizikal dia sedang syarat mengandung 9 bulan. Cuba fikir. Anda tak anda. Tu sebab membuktikan orang perempuan ni anda. Jangan kau bawa orang perempuan ni tak kuek. Cuba tengok omak-omak kat belakang. Tak ada sikit anak tu. 5, 7, 9. Yai. Anda. Orang sekarang ni 2 je. Tutup kilang dia. Nyampah. Kan? Beranak lah. Rezeki kan? Betul lah. Orang lelaki tak baik mengandung. Sebab Allah Ta'ala tak pilih orang lelaki mengandung. Sebab orang lelaki tidak sekuat orang perempuan.
Orang lelaki jangan kan mengandung, period dia meninggal dah. Orang lelaki ni tak kuat dah orang lelaki ni tu. Kan? Orang lelaki ni fizikal nampak kuat, tapi ketahanan dia tu kan orang perempuan anda je tu lah kan. Dan orang perempuan ni satu je, kalau dia tak tahan, menjerit ada. Tak tahan menjerit, tak tahan keluar suara dia. Orang perempuan macam tu lah. Hobi di rumah berceramah walaupun tak ada tajuk, macam tu lah. Tuan-tuan kena sabar lah tuan-tuan dengan orang perempuan ni. Dia memang, dia kalau dia tak bercakap tu parah. Dia biar dia bercakap. Dia tak bercakap lagi susah hati kita. Biar dia apa lah, kena diam nak dia ni. Biar dia bising tu okey tu. Mana cukup oksigen dalam kepala tu kalau dia bising. Okey lah tu. Macam tu lah. Jadi setelah 3 hari, Nabi dan sahabat keluar daripada gua tu dan kemudian ditunjuk jalan menuju ke Yathrib dengan ditunjuk jalan oleh Abdullah bin Uraikid, iaitu seorang Yahudi bukan Islam, tunjuk jalan. Nak nunjuk orang bukan Islam ni kita boleh baik dengan dia, tak ada salah tu. Dan jalan yang ditunjuk kepada Abdullah bin Uraikid ni bukan jalan yang biasa dilalui oleh manusia biasa. Kalau kita naik bas daripada Makkah ke Madinah, Madinah ke Makkah, nak pula Makkah dan Madinah ke Makkah pakai ihram, masa tu duduk dalam bas, kau jap-jap tanya, lambik ni kau ustaz? Lambik ni kau dah 3 jam dah. Sabar. Tunggu tawih tu. Tolonglah pula. Tak peranyat. Rasa macam terlajak masa tu. Sebab dia kat keringan dengan ihram tu. Aduh, macam mana ni? Bayangkanlah Nabi jalan kaki, kita naik bas. Yang naik kereta api lagi tak? HSR. High Speed Railway. Kan? Kita naik bas, kita naik kereta api, pandang luar, mesti terfikir, macam mana Nabi hijrah dulu? Tengok padang pasir, bukit bukau. Masalah yang kita tengok tu pun bukan itu jalan yang Nabi ikut. Jalan yang Nabi ikut adalah jalan yang tidak biasa dilalui manusia biasa. Macam tu. Sejauh 475 kilometer. Bayangkan. Ringkas cerita. Ni pengajaran seterusnya. Cuba fikir. Nabi sebelum ni ada peristiwa Isra wal Mi'raj. Daripada Makkah ke Masjidil Haram. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Diperjalankan hambanya waktu malam. Azan apa pula tu? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kan? Satu malam naik apa? Menaiki apa? Burak. Burak tak jumpa ke ceras. Burak ni nak jumpa belah utara. Burak oil. Saya tak berani isi minyak situ dah. Kau laju ke tolgang man. Macam tu lah. Lajunya Burak ni adalah lebih laju daripada kelajuan cahaya. Lebih laju daripada kelajuan cahaya. Jadi kenapa tak Nabi khabar? Ya Allah, ni payah ni nak sampai ke Yathrib ni Allah. Kau hantarlah Burak seekor. Kenapa tak macam tu? Kenapa Nabi tak minta, ya Allah kau hantarlah Burak seekor, ya Allah. Senang sikit lah. Mesti Allah bagi. Tapi apa mesej Nabi nak sampaikan? Nabi nak sampaikan kat kita, hijrah memerlukan usaha. Usaha. Nabi nak tunjuk kita kena usaha. Slow-slow pun slow-slow lah. Jalan-jalan lah. Kau tak dapat berubah ni slow-slow. Daripada berubah sekaligus langsung tak buat-buat lagi dah. Buat apa? Slow-slow sampai. Cuba kalau kita berazam, kita nak berjalan daripada Bandar Tun Usin On sampai Sombat. Kan? Sampai simpang nak kena mamang. Ini perlu. Ajak kan. Ayolah. Kau dah pun nak pergi Sombat. Gila kau jauh tu. Pusing ni balik. Tapi Nabi jelas. Slow sampailah. Sampai di Kuba. Ringkas cerita ni nak pendek ni cerita ni. Kalau tidak kan pagi esok baru sampai ke Madinah. Sampai di Kuba, benda pertama Nabi bina, Nabi buat adalah masjid. Nak bagi tahu kepentingan membina rumah Allah ni. Kan? Nabi bina apa? Masjid yang dibina atas dasar takwa. Itulah dia. Masjid Kuba. Penting mustahak surau ni. Kan?
Dibina sebab apa? Marin kan tiba-tiba je ada ni dah. Kan peruntukan khas daripada ada dengan sumbangan orang ramai yang menggerakkan supaya dia jadi seperti ini. Dia bukan tiba-tiba jadi besar macam ni. Tak, berperingkat-peringkat. Mana? Orang di sini kena ingat, selagi mana ada orang memakmurkan surau dan masjid, selagi itulah mudah-mudahan aman dan damainya masyarakat di kelilingnya. Orang tu tak datang surau tapi dia pun dapat tempias. Sebab apa? Sebab imam doa untuk semua. Makmum semua ngamin. Ya. Semua tengok imam doa. Muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, al-ahya'i minhumul amwat. Kan tu semua tu. Mana pernah imam doa, ya Allah kau sejahterakanlah kehidupan aku dan makmum yang hadir saja ya Allah. Yang lain tu pergi matilah. Mana ada? Tak ada. Nabi doa tu semua, apa ni, imam doa tu semua. Nah. Iya dia kerja waktu jangan. Jadi kau orang yang tu jangan perasan, jangan-jangan kau tu murah joki kau lah tak pi surau, dek orang surau doakan kau sekali. Tu ya. Kan macam tu lah. Jadi daripada Kuba ringkas cerita kan Nabi bergerak pergi ke Yatrib, sampai di Yatrib, ya Allah yang melahai, menunjukkan apa? Tak salah membuat kerakyat. Masa tu ketibaan Nabi disambut dengan syair kegembiraan. Tala'al badru alaina min saniyatil wad wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Macam tu Ini mahaban berjanji. Tala'al badru alai. Nah, Nabi kalau dengar tu pusing balik tu tak jadi apa dah. Dia ni riang tak riang dan datang ni. Tala'al badru alaina, telah datang bulan purnama kepada kami. Tu maksud ayo. Sia dan jorih betul. Wajaba syukru alaina, maka wajiblah kami bersyukur ke atasnya. Gembira. Masa tu orang berabut-rabut nak suruh Nabi tidur rumah dia. Kau tidurlah rumah aku, kau tidurlah rumah aku. Akhirnya Nabi pilih tidur ke rumah siapa? Di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari, kalau nak tengok rumahnya, udah kat luar pintu Babus Salam kat Masjid Nabawi itu, kat luar tu ada satu tembok. Sikit tu tembok, ada siap bumbung sikit ya. Dengan ada cerobong angin tu. Ada lubang-lubang angin. Tembok tu. Dia tak label apa-apa. Itulah tapak rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Pernah satu ketika, Nabi lapar. Lapar betul mana nak cari makanan ni. Sompak dengan Sayyidina Abu Bakar. Kau ke mana Abu Bakar? Aku lapar Rasulullah. Samalah. Jom kita cari makan. Tu sompak lah dengan Sayyidina Umar. Kau ke mana Umar? Aku lapar Rasulullah. Samalah, kami pun lapar. Maka Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar dengan Nabi berjalan-jalan. Ketiga-tiga pemimpin hebat ni jalan-jalan cari makan. Rumah siapa pun ya? Rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Bagi salam, Abu Ayyub buka. Lah, apa gerangan ketiga pemimpin hebat ni datang ke rumah aku? Kami lapar. Ada tak makanan ke rumah kau? Ya Rasulullah, yang ada cuma buah tamar dan air masak. Nabi kata, Alhamdulillah. Nabi ambil buah tamar tu, Bismillahirrahmanirrahim. Nabi makan dan Nabi minum. Contohlah nak bagi faham. Lepas Nabi minum tu, Nabi jawab apa? Alhamdulillah. Dan Nabi sambung dengan ayat, wa amma bini'mati rabbika fahadith. Setiap nikmat Tuhanmu naklah kamu sebut. Tu rumah Abu Ayyub Al-Ansari tu. Kemudian apa yang Nabi buat? Nabi persaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Termasuklah yang dipersaudarakan tu adalah Abdurrahman bin Auf. Siapa Abdurrahman bin Auf ni? Orang kaya Mekah.
ke Mekah kaya, tapi sebab nak mempelopori hijrah, dia tinggalkan kekayaan dia menuju ke Madinah, bawa ke tangan tu dua modal. Apa modal? Minyak dan keju. Pergi dia hijrah, ikut semua. Sampai di sana dipersaudarakan dengan siapa? Dengan bisnesmen juga. Nama dia Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' ni kaya, banyak tanah, banyak ladang dan kebun-kebun kurma. Dia cakap, wahai Abdurrahman bin Auf, kau cakap mana tanah kau nak, kau cakap aku bagi kat kau. Semoga Allah memberkati kamu, wahai saudaraku. Aku tak nak. Tak apa, kau tak nak tanah, tak apa. Bini dia ramai, mana satu kau nak, kau cakap. Cuba kalau kita lah suruh pilih bini. Dia bukannya cakap kau pilih ni lah, pemalih ni dia dah tak nak. Bukan. Dia kata yang ramai, open ni. Kau mana satu kau nak. Kau cakap. Kalau kita dah cenya lah. Agak macam tu lah. Apa jawab Abdurrahman bin Auf? Dia jawab, semoga Allah memberkati kamu, wahai saudaraku. Aku tak mau. Tak nak dia dah. Pengajaran seterusnya nak beritahu. Yang sahabat-sahabat Nabi ni tidak mengambil kesempatan atas kebaikan orang. Kita ni pula ramai yang mengambil kesempatan atas kesempitan orang lain. Orang tengah payah dan si duit, poning kepala, dia letak pula gambar Samsul Debat macam ni. Kayak kepala tu pelaburan patuh syariah ada. Wah, Samsul Debat ni handsome tak apa, janji kaya pun dia tak masuk. Ramai pula yang kena tipu tu, dah kena tipu baru tanya, ya kau pelaburan ni? Dah tak kena tipu baru tanya berapa? Mana? Kemudian Nabi, kau nak apa? Sahabat Rabi tanya, kau nak apa wahai Abdurrahman bin Auf? Cukuplah tunjukkan aku mana jalan pergi pasar, aku nak berniaga ke situ. Modal lah tu lah, minyak dengan keju. Pasar Yathrib yang depa ini terkenal didominasi oleh puak Yahudi yang terkenal dengan menipu timbangan, menzalimi pembeli. Itu perangai ke pasar Yathrib tu. Jadi Abdurrahman bin Auf bila berniaga ke situ, dia copek mendapat tompek di kalangan pembeli sebab dia berniaga dengan jujur dan amanah. Semua orang ramai berniaga dengan dia, berniaga dengan dia. Yang paling terkenal antaranya, kalau Nabi lah berniaga, Nabi niaga macam ni, ni air ni aku modal aku RM1. Atau pulanglah kau nak bayar berapa. Itu cara Nabi berniaga. Abdurrahman bin Auf pula, dia jual unta. Unta tu modalnya 1,000 dinar. Dia jual balik pun 1,000 dinar. Modal 1,000, jual pun 1,000. Apa pula? Semua tanya, mana untungnya tu? Untungnya pada tali yang mengikat unta tu, dia jual setiap ekor unta tu tali tu 2 dinar. Jadi, nak beritahu ke semua, Abdurrahman bin Auf dah lama mengajar kita sistem volume. Bukan bangsa lain yang ajar, Islam yang lama ajar. Biar sikit dengan dinar tu, 2 dinar, 2 dinar, 2 dinar, banyak juga dapat. Selang beberapa bulan, Abdurrahman bin Auf bila berselisih dengan Nabi, Nabi terbau bau haruman tu. Kau boleh bernikah kau, wahai Abdurrahman bin Auf. Terjemahan tu, macam tu buat tu. Bau haruman tu ada bau haruman orang bernikah. Kau boleh bernikah ke? Ya benar Rasulullah, aku baru saja menikahi dengan seorang wanita Ansar. Maka buatlah winamatul urus, laksanakanlah winamatul urus dan sekurang-kurangnya seekor kambing. Kata. Makna baik kedua itu sunnah Nabi dia tu, Nabi subuh. Jangan lebih-lebih nah. Joget lambat model. Itu semua tu. Pasang lagu kan kadang kita kenduri ni pasang lagu janganlah kuek-kuek bona. Menjoget orang berberak. Lama tak nampak. Buta. Jangan lain. Cuba slow-slow. Lagu pun pasang lagu nasyid yang elok-elok. Entahlah. Orang datang sogan sikit dia datang tu ke ketayap mau apa semua. Iya. Biasalah zaman sekarang. Abah pun. La ilaha illallah. Kemudian Abdurrahman bin Auf kata, kau doakan aku Rasulullah. Nabi doakan semenjak dia betul-betul. Abdurrahman bin Auf apa diusik, disontuh semua jadi omeh. Maksud dia berniaga apa pun laku. Abdurrahman bin Auf tidak pernah sekali pun satu peperangan tak ada tertinggal. Mesti dia akan menyumbang. Mesti akan menyumbang.
tak pernah berkurang. Bagi dia bagi banyak. Lagi dia bagi, lagi banyak. Oleh yang demikian, pada malam ini tuan-tuan dan puan sekalian, lagi kita bagi, lagi banyak kita dapat. Sama-sama lah kita bantu surau ni. Ya, sama-sama lah kita bantu surau As-Siddiq ini. Yang mana malam ni dilancarkan kutipan tabung untuk menaik taraf surau, iaitu antaranya kita nak naik taraf kediaman imam atau Bilal. Begitu juga tandas di bahagian belakang. Wah, penting ni tandas ni. Kita kadang ke surau masjid ni kan berdoba-doba tu. Nak tolak pintu jamban ni, janganlah ada bodoh tu. Tolak terapung kawan tu, kacau tu. Potong selera weh, main. Ya, kadang dah ke mana cuba jaga. Kadang malu bukan cakap apa. Di luar negara tu sampai tulis, please make sure that, dia kata pastikan yang tandas lebih bersih daripada sebelum kamu masuk. Macam tu lah. Kadang orang ni tak faham sila jaga kebersihan tandas ni. Tak faham ni tau. Cuba tengok Masjid Pasir Besar tu. Dia boleh letak pantun ke dinding tu. Boleh terperanyat on. Ada kucing, ada tikui. Dah koncing jirui. Yang tu lah. Wayah warna. Cakap besok-besok tak faham. Nampak ya? Jadi, dan begitu juga pemasangan tile tempat memasak. Jadi dengan ini, saya umumkan tabung dah mula diedarkan tabung ke karung. Jalan ni. Macam tu. Tabung tu. Ya, janganlah yang pakai kain plekat tu tak salah buat gabung macam ada poket tak ada tu dah. Kan? QR ada kan? Scan bagi. Dalam surah Ali Imran ayat 92 Allah beritahu apa? Belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintainya. Yang paling kita cinta itu kita bagi. Lalu tabung tengok dalam poket ada 2 helai. RM5 dengan RM100. Saya memang tak sayang RM5 tu Ustaz. Saya bagi tu. Saya memang sayang RM5 tu, saya bagi RM5 nya. RM100 tu tak sayang, tu saya simpan. Sabarlah aku. Scan. Jangan tak scan. Ya. Begitu juga Nabi janji apa? Nabi janji dia kata tidak akan berkurangan harta orang yang berinfak, melainkan bertambah dan bertambah. Tu Nabi sebut tu, bukan saya sebut. Saya nyampai ni. Dan begitu juga Nabi sebut apa dalam satu hadis? Sesungguhnya bala dan musibah. Dengar tu. Sesungguhnya bala dan musibah tidak pernah mendahului sedekah. Kalau siapa yang banyak nak hal dah hidup ni poning tadi baru lepas jadi macam ni jadi ni pula. Cuba cek balik bila last sedekah. Sedekah lah tuan-tuan. Ya. Mudah-mudah tu sebab orang tua-tua dulu kalau nak balik kampung, dia kalau lah bermusafir kan, dia lalu surau tu kan, dia suruh anak nah, kau masuk 2 busin dalam tu. Kau masuk 5 busin. Sebab apa? Insurans perjalanan tu. Bala dan musibah tak pernah mendahului sedekah. Siapa yang tak ada RM1 bagi RM10. Tak ada RM10 bagi RM50. Tak ada RM50 bagi RM100. Kau tak ada macam perempuan kan, golang rantai mana yang ada tu lurut masuk dalam tu, pandailah dia tolak ke kodai dapat berapa. Nak handphone tu agak handphone tu boleh jual letak, pandailah kita trade in so. Tengok berapa dapat. Tolak kat kodai tu tahulah dapat berapa. Bagilah ikut kemampuan kita. Jadi sambung tadi, jadi Abdul Rahman bin Auf dia menyumbang kepada tentera-tentera Islam. Dan kemudian Abdul Rahman bin Auf juga setelah kewafatan Nabi, Abdul Rahman bin Auf menjaga kebajikan isteri-isteri Nabi. Setiap isteri Nabi diletakkan 2 pengawal yang akan ikut escort isteri Nabi pergi ke pasar, pergi ke kedai nak beli barang, dia akan uruskan. Bayaran semua dibayar oleh Abdul Rahman bin Auf. Gaji dia pun dibayar oleh Abdul Rahman bin Auf. Dan Abdul Rahman bin Auf juga yang bertanggungjawab untuk bayar pampasan kepada keluarga yang terkorban dalam peperangan Badar. Setiap satu keluarga dapat RM400,000 duit Malaysia hari ni nilai dia.
Dan Abdurrahman bin Auf ketika dia meninggal dunia, dia meninggalkan aset tak kurang nilainya 700 juta duit kita hari ni. Macam itulah tuan-tuan. Itu sebab Abdurrahman bin Auf masuk dalam senarai antara 10 sahabat yang dijamin syurga. Tetapi dia paling lambik sekali masuk sebab banyak rotor nak kena audit, nak kena tanya ke malaikat. Jadi siapa yang tak berapa ada ke rumah tu susah hati. Jadi soalan kurang. Ya. Ini kita polis sikit. Nabi lepas main asar ada satu kali sebab main asar. Berkojah Nabi balik ke rumah sebab Nabi risau ada 7 ketul lemah tak bagi lagi ke orang. Kita lain tak ada susah hati. Itu. Macam tu lah. Bukan cakap orang tu termasuk yang cakap. Kan? Nabi macam mana tuan-tuan kita ni, iman kita ni lagi nipih tu kelih bawah. Tentu lah. Borak kan main lagi. Ini semua dunia dia kan. Sama yang cakap kadang tu nak ingat diri sendiri tu. Sudah kan, sampailah kita umur kan. Ramai orang sibuk nak kerja kaya, tapi tengoklah gitu. Kan ada selalu sebut, jangan sibuk nak kerja kaya, tapi kerjalah bahagia ke satu. Nanti kita akan sadar bukan semua perkara boleh dinilai dengan harga. Barang siapa yang dah masuk umur 40 tahun ke atas, 40, 50, 60, 70, percayalah masing-masing dalam hati ada satu cita-cita dia apa? Nak tenang. Tu dia. Bukan nak kaya. Kan sampai masuk kaya nak buat apa? Tak jadi apa pun. Kan BTHO. Mana tu nusiran. Wow. Orang have duduk situ. Ya. Kau tengoklah surau itu. Semain banyak cermin tu. Kapet tabal kalau sujud tabanam muka tu. Iyo. Tapi akhirnya macam mana hebat pun akhirnya kita akan tinggalkan. Betul tak? Kemudian apa lagi Nabi buat? Nabi selain bersaudarakan puak Hajirin dan Ansar, Nabi damaikan puak Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ni antara kabilah yang sama-sama memerintah Yatrib dulu, tapi sebab akan bergaduh yang jadi memburukkan keadaan, kabilah-kabilah lain bantu pula bagi senjata. Sehingga kan Nabi tanya, kenapa kau bergaduh? Kenapa kau berperang ni? Beratus tahun nak kau berperang. Apa sebab Entah Rasulullah dalam mabona dah lupa sebab ada. Bayang punya teruk, kita golak-golak kan tuan-tuan. Tapi dah berlaku dah hari ni dalam Malaysia ni. Dalam keluarga, dalam kehidupan kita. Anak tanya, mak, kenapa kita tak baik dengan pakcik tu? Tu bukan saudara kita. Tahan zaman Datuk kau dulu, tak apa hal. Apa beza? Itu sebab barang siapa yang menghubungkan, maka aku akan menghubungkan dengannya. Barang siapa yang memutuskan, maka aku akan memutuskan dengannya. Nabi sebut tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di dunia dan simpan seksanya di akhirat, iaitu dosa menerhaka kepada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim. Tu ya. Jagalah hubungan satu dengan yang lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang risau sikit ini, saya faham tu, cara tu saya faham. Saya sangat memahami. Kalau dah beralih-alih topik duduk tu saya faham tu. Kejap melunjuk, kejap belipik, kejap ni kan. Iyo, tuan, semua pahala tuan-tuan dengan ceramah. Iyo. Tapi beza-beza lah. Pahala tu tak sama lah. Tapi semua ada pahala. Yalah, mana sama orang duduk tengah dengan sandar kat dinding? Mana sama? Ini contoh, jangan beralih lah. Ni contoh je. Semua ayo, kau tak menyakat bukan Samsul Deban yang berangai ya kan? Itu semua lah tu. Saya gurau ya. Jadi mana kata, apakah yang perlu ada hijrah jiwa tadi? Terbina takwa. Nak terbina takwa keakuran patuh kepada Allah Ta'ala ni. Yang pertama perlukan strategi. Perancangan nak berubah. Kena ada strategi. Aku nak belajar. Kau nak belajar. Ada satu hamba Allah, pencen pangkat tinggi di Putrajaya ni. Ketua pengarah, berpuluh ribu gaji dah. Tapi balik kampung, pencen jumpa imam. Mam, tak tolong dia tak mam. Nak belajar semayang. Tak tahu dia semayang. Pangkat tinggi. Selama ni semayang tak? Ikut dia. Imam pun cakap, adalah satu daerah tu. Saya kenal imam tu. Imam tu lah cerita. Tu saya ambil cerita tu.
Imam tu cakap apa? Tak apa, siang ni siang pergi ikut je sembahyang dulu, malam antara maghrib dengan isyak saya ajar. Adalah yang sebut dah tua-tua budak belajar. Tapi kena ingat, jangan-jangan dia yang dah tua budak belajar ni lagi elok solat dia kualiti daripada kita. Dah lama sembahyang tapi tak pernah belajar. Iyo, itu sebab kena ada perancangan, kena ada strategi. Nak kuih teh, kenapa nak kuih? Kan soalan ni tergantung pada niat. Kenapa nak kuih? Mudah beribadah. Eloklah. Kerana Allah, eloklah. Ni kenapa nak kuih? Biar dia lawa teh lah. Kuih dan lawa tak ada kono-mengono. Kalau dah muka tak boleh belah tu kata orang KL. Tetap tak boleh belah teh kan ada tu. Janganlah poning-poning kepala. Kecantikan itu sendiri subjektif. Itu nak keadaan. Kita tengok macam manakah strategi yang Nabi susun nak berhijrah. Supaya dapat melaksanakannya dengan jayanya. Kesetiaan dan pengorbanan itu pun kono ada. Nak berubah kena ada kesetiaan dan pengorbanan. Kena korban. Sodap sokok ni jangan nak buat. Pengorbanan tak apalah. Tolak kau tapi. Demi kemaslahatan ummah. Oh tak baik lah. Cakap lah. Keberanian dan ketabahan kau nak berani berubah. Kepercayaan dan keyakinan kepada bantuan Allah SWT. Allah bantu kita, tuan. Innallaha ma'ana. Sokongan dan kerjasama masyarakat mustahak. Bila Nabi bagi, berapa ramai yang support. Pentingnya. Begitu juga kepentingan masjid rumah Allah ini terlihat dalam itu. Dan penting juga kita melihat betapa pentingnya hijrah ini menilai kepada berikhtiar dan tawakal kita kepada Allah SWT. Jadi berhijrahlah kita, berubah kita daripada buruk kepada baik, baik pada lebih baik kepada lebih baik. Pesanan ini bukan hanya untuk tuan-tuan dan perempuan saja, tapi juga untuk diri saya sendiri. Nak berubah menjadi manusia yang lebih baik. Nak berubah menjadi manusia yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sentiasa ada ruang untuk membuat perubahan. Jangan kita selesa duduk dengan tahap apa yang kita ada pada hari ini. Barangkali yang kita ada hari itu belum cukup baik lagi. Cubalah buat yang terbaik. Kan? Jadi cukuplah sekadar itu. Tuan-tuan dan puan sekalian. Saya faham. Makin tahu kegelisahan itu. Jadi insyaAllah. Terima kasih banyak. Bak kata orang tua dulu. Jarum patah di dalam poti. Buat menjahit kain bertimbun. Nasihat sepatah ada kalau suka dimengerti. Rupa penawar bertahun-tahun. Cantik dipandang rumah penghulu. Kayu terukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu. Sebutir pasir kombang galah menjadi intan. Tenang-tenang hai di laut. Sampan kolek mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut. Jasa baik pihak surau menjemput malam ni. Rasa nak junjung. Jadi itu saja daripada saya. Sedikit makluman nak maklumkan kalau tuan-tuan dan perempuan ada masa. Di luar sana ada satu meja ajaib. Atas meja tu ada barang. Bukan untuk diambil tapi untuk dibeli. Jangan main sawuk buat balik kau. Yang pertama ada sambal crispy mengidap. Tu air tangan Mak Samsul Debat. Sedap besok. Mengeletek-ngeletek. Nyawa dia sedap Geng-geng Singapura yang tak sampai makan dengan nasi. Dia gatah macam tu.